Allah Ta'ala menghendaki agar manusia lulus ujian hidup di dunia ini agar mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua alam. Bab 67 Al-Mulk, ayat 2. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Akibatnya, Allah yang Maha Tinggi telah mendedahkan tata kelakuan ilahi melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, supaya orang ramai dapat mencapai matlamat ini seperti dia mendedahkan kod tingkah laku ilahi untuk generasi yang lalu. Bab 4 An-Nisa, ayat 26. Allah hendak menerangkan kepada kamu dan menunjuki kamu kepada amalan orang-orang sebelum kamu. Tata kelakuan ketuhanan mengajar manusia cara menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka. Ini akan memastikan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil menyediakan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu tingkah laku ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Seseorang dapat memahami hakikat memperoleh ketenangan jiwa melalui ketaatan kepada Allah yang Maha Agung, dengan memerhatikan orang-orang di sekeliling mereka dan orang-orang yang hidup sebelum mereka. Jelaslah bahawa orang-orang yang mentaati Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat-nikmat yang dianugerahkannya dengan benar memperoleh ketenangan jiwa. Manakala, mereka yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan meleset segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sikap ini membawa mereka kepada tekanan, kesukaran dan masalah, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Bab 4 An-Nisa, ayat 26. Allah hendak menerangkan kepada kamu dan menunjuki kamu kepada amalan orang-orang sebelum kamu. Tetapi kerana manusia tidak diciptakan dengan sempurna, Allah Ta'ala tidak menuntut kesempurnaan daripada mereka. Sebaliknya, Dia mengharapkan mereka untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk taat kepadanya dengan ikhlas menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam dan setiap kali mereka melakukan maksiat, untuk bertaubat dan memperbaiki tingkah laku mereka dengan ikhlas. Bab 4 An-Nisa, ayat 26. Allah hendak menerangkan kepadamu dan menunjuki kamu kepada amalan orang-orang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lagi. Seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Mereka mesti terus-tulus mentaati Allah yang Maha Tinggi dengan menggunakan nikmat yang dikurniakannya kepada mereka dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Memandangkan Allah yang Maha Tinggi sahaja yang mengetahui segala-galanya, Dia sahaja yang dapat menyediakan tata kelakuan yang sempurna yang membawa kepada ketenangan fikiran. Dia sahaja yang boleh mengajar manusia bagaimana menggunakan nikmat yang telah Dia berikan dengan betul supaya mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Dan Dia sahaja yang boleh mengajar manusia cara meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Semua kod tingkah laku buatan manusia tidak boleh membawa kepada ketenangan fikiran kerana kekurangan pengetahuan, pandangan jauh, pengalaman dan disebabkan oleh berat sebelah. Bab 4 An-Nisa, ayat 26. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi bahawa pintu taubat dan jalan menuju ketenangan jiwa terbuka kepada semua dan memberi amaran bahawa orang lain akan berhasrat untuk memesongkan mereka dari jalan yang membawa kepada ketenangan jiwa. Bab 4 An-Nisa, ayat 27. Allah hendak menerima taubatmu, tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki supaya kamu menyimpang ke dalam kesesatan yang besar. Memandangkan Islam mengajar manusia untuk mengawal hawa nafsu dan sebaliknya menggunakan nikmat yang dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam supaya mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Ajaran Islam bercanggah dengan sikap mereka yang hanya ingin memenuhi kehendak duniawi mereka. Akibatnya, orang-orang ini akan mengkritik orang-orang Islam yang ingin taat kepada Allah Ta'ala. Di samping itu, apabila seseorang memilih jalan yang berbeza daripada orang-orang di sekeliling mereka,
ia membuat mereka berasa buruk tentang jalan mereka sendiri dalam kehidupan, jalan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan mengikut keinginan mereka sendiri, dan akibatnya mereka mengkritik mereka kerana dedikasi mereka untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi. Malangnya, kritikan ini selalunya datang dari saudara sendiri. Di samping itu, unsur-unsur masyarakat yang lain, seperti media sosial, fashion dan budaya akan mengkritik orang yang berusaha untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi, kerana penyebaran Islam menghalang mereka daripada membuat kekayaan dan mendapatkan pengaruh. Banyak industri yang dikritik oleh Islam, seperti industri arak dan hiburan, berusaha keras dalam masyarakat untuk menghalang orang ramai daripada menerima Islam dan menghalang orang Islam daripada bertindak mengikut ajaran Islam untuk tujuan ini. Ini adalah sebab utama mengapa propaganda menentang Islam begitu meluas dalam media sosial, fashion dan budaya. Akhir sekali, apabila seseorang itu berusaha untuk bertindak mengikut ajaran Islam, yang melibatkan mengawal hawa nafsu supaya menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, orang lain yang ingin hidup seperti binatang dengan mengikuti segala keinginan mereka akan merasakan bahawa Islam dan umat Islam menjadikan mereka sebagai binatang. Akibatnya, mereka akan cuba untuk menghalang orang ramai daripada menerima Islam dan orang Islam daripada mengamalkan ajaran Islam supaya mereka berkelakuan seperti mereka dengan mengamalkan kehidupan haiwan di mana mereka mengejar semua keinginan mereka. Mereka ini akan menyasarkan unsur-unsur Islam tertentu untuk menghalang orang lain daripadanya, seperti etika berpakaian Islam untuk wanita. Sesiapa yang mempunyai akal yang waras boleh melihat melalui kritikan yang lemah dan kosong kerana satu-satunya isu mereka adalah dengan Islam dan bagaimana ia menggalakkan seseorang untuk mengawal nafsu mereka. Sebagai contoh, mereka mengkritik etika berpakaian wanita dalam Islam namun tidak mengkritik mana-mana kod pakaian lain yang menjadi komponen teras dalam setiap aspek masyarakat, seperti pasukan polis, tentera, kaki tangan hospital, sekolah dan perniagaan. Hakikatnya mereka hanya mempunyai masalah dengan etika berpakaian Islam wanita dan tiada etika berpakaian lain dalam masyarakat jelas menunjukkan kritikan mereka yang lemah dan tidak berasas. Pada hakikatnya, Islam dan umat Islam menjadikan mereka seperti binatang dan akibatnya mereka mengkritik Islam seboleh-bolehnya. Bab 4 An-Nisa, ayat 27. Allah hendak menerima taubatmu. Tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki supaya kamu menyimpang ke dalam kesesatan yang besar. Ini juga boleh merujuk kepada orang-orang Islam yang ingin bertindak mengikut bid'ah agama supaya mereka dapat memenuhi keinginan duniawi mereka, seperti mendapatkan kepimpinan dan kekayaan dengan mencipta dan memimpin puak dalam Islam. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk berpegang teguh kepada dua sumber bimbingan, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan menjauhi semua sumber ilmu agama yang lain. Semakin banyak seseorang itu beramal pada sumber ilmu agama yang lain, walaupun ia membawa kepada amal soleh, maka semakin sedikit mereka akan beramal dengan dua sumber hidayah itu, yang seterusnya membawa kepada kesesatan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Di samping itu, semakin seseorang itu bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, semakin mereka akan mula bertindak terhadap perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara iblis menyesatkan manusia, selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi kesukaran akan dinasihatkan untuk melakukan latihan kerohanian tertentu yang bercanggah dan mencabar ajaran Islam. Oleh kerana orang ini jahil dan mempunyai tabiat bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, mereka akan mudah terjerumus ke dalam perangkap ini dan mula melakukan latihan kerohanian yang secara langsung mencabar ajaran Islam. Mereka bahkan akan mula mempercayai perkara-perkara tentang Allah yang Maha Agung dan alam semesta yang bercanggah dengan ajaran Islam juga, seperti orang beriman atau makhluk gaib boleh mengawal takdir mereka, kerana ilmu mereka diambil dari selain dua sumber hidayah. Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan yang sesat ini adalah kekufuran yang jelas, seperti mengamalkan ilmu hitam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 102. Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir.
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, HRT dan MRT. Tetapi mereka, iaitu dua malaikat, tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir dengan melakukan sihir. Jadi seorang Muslim boleh kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya, kerana mereka mempunyai tabiat bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain. Inilah sebabnya mengapa bertindak atas bid'ah agama yang tidak berakar pada dua sumber hidayah adalah mengikut jejak langkah syaitan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dan bab 4 An-Nisa, ayat 27. Allah hendak menerima taubatmu. Tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki supaya kamu menyimpang ke dalam kesesatan yang besar. Tetapi dalam semua keadaan, seseorang mesti tetap teguh pada ketaatan yang tulus kepada Allah yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa Dia akan memberi mereka ketenangan fikiran yang akan melindungi mereka daripada kritikan orang. Sedangkan, mengingkari Allah yang Maha Agung untuk menyenangkan hati manusia hanya akan menyebabkan hilangnya ketenangan jiwa kerana seseorang pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ini akan menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 186. Tetapi jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang patut ditentukan. Seseorang harus sentiasa ingat bahawa seperti kejayaan duniawi tidak boleh dicapai tanpa perjuangan dan pengorbanan, seperti menjadi doktor, begitu juga seseorang tidak dapat mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia tanpa perjuangan dan pengorbanan. Oleh itu, seseorang tidak boleh mengambil sikap naif di mana mereka percaya Allah, yang Maha Tinggi, akan memberi mereka ketenangan fikiran hanya kerana mereka secara lisan mengaku percaya kepadanya. Berjuang dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam adalah apa yang dituntut bagi mereka untuk mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi jika seseorang memilih untuk mengabaikan ajaran Islam dan sebaliknya mengikut tata susila buatan manusia, maka mereka akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ini akan menyebabkan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, semua kod tingkah laku buatan manusia tidak boleh membawa kepada ketenangan fikiran kerana kekurangan pengetahuan, pandangan jauh, pengalaman dan berat sebelah. Oleh itu, seseorang mesti menerima kelemahan semula jadi manusia dan percubaan buruk mereka dalam mencipta kod tingkah laku kerana ia hanya akan membawa kepada beban besar tekanan, kesusahan dan kesukaran dan sebaliknya mereka mesti mengikut tata kelakuan ilahi yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Tinggi melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 4 An-Nisa, ayat 27. Tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka menghendaki supaya kamu menyimpang menjadi penyelewengan yang besar. Mereka yang menolak atau menahan diri daripada menjalankan kepercayaan mereka terhadap Islam berbuat demikian kerana cinta mereka kepada dunia material dan harta bendanya. Mereka berpegang kepada kepercayaan bahawa memeluk atau mengamalkan kepercayaan mereka akan menghalang keseronokan mereka dari keseronokan dunia. Oleh itu, bagi mereka, iman dianggap sebagai batasan pada keinginan mereka, mendorong mereka untuk berpaling daripadanya, sama ada secara literal atau praktikal. Sebaliknya, mereka cenderung kepada dunia material, berusaha untuk memuaskan keinginan mereka tanpa kekangan, yakin bahawa kedamaian sejati berada dalam usaha ini. Mereka memandang rendah kepada orang-orang yang memeluk dan menzahirkan iman mereka dengan mengatur tindakan mereka dan menggunakan nikmat dunia mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Mereka menganggap orang-orang Islam yang khusyuk ini sebagai hamba-hamba yang hina yang telah kehilangan kenikmatan,
sedangkan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang sesat, menganggap diri mereka merdeka. Namun, persepsi ini jauh dari kebenaran. Hakikatnya, hamba yang sebenar adalah mereka yang gagal untuk mengakui dan tunduk kepada Allah yang Maha Tinggi, manakala individu yang benar-benar unggul adalah mereka yang telah melakukannya, kerana mereka membebaskan diri mereka daripada belenggu dunia. Konsep ini boleh digambarkan melalui contoh. Ibu bapa yang bertanggungjawab akan mengenakan sekatan ke atas jenis makanan yang diambil oleh anak mereka, membenarkan mereka menikmati makanan yang tidak sihat hanya sekali-sekala, sambil menggalakkan pematuhan kepada diet berkhasiat. Akibatnya, kanak-kanak ini mungkin menganggap ibu bapa mereka sebagai mengenakan batasan yang tidak diingini, mempercayai mereka telah menjadi hamba kepada ibu bapa mereka dan diet yang sihat. Sebaliknya, seorang kanak-kanak lain diberi kebebasan untuk makan apa sahaja yang mereka kehendaki, bila-bila masa yang mereka mahu, dan dalam apa jua kuantiti yang mereka kehendaki. Kanak-kanak ini percaya mereka bebas sepenuhnya daripada semua sekatan. Apabila kedua-dua kanak-kanak ini berinteraksi, orang yang menikmati kebebasan sepenuhnya cenderung untuk mengkritik dan memandang rendah anak yang dihalang oleh ibu bapa mereka. Kanak-kanak yang terakhir juga mungkin berasa kasihan terhadap diri mereka sendiri apabila memerhatikan tingkah laku kanak-kanak lain yang tidak terhad. Secara dangkal, nampaknya kanak-kanak yang telah diberi kebebasan itu telah mencapai kebahagiaan, manakala anak yang lain terlalu dibebani sekatan untuk menghargai kehidupan. Walau bagaimanapun, apabila masa berlalu, realiti akan menjadi jelas. Kanak-kanak yang tidak disekat itu matang menjadi individu yang mengalami masalah kesihatan yang teruk, seperti obesiti, diabetes dan hipertensi. Akibatnya, mereka juga mengalami cabaran kesihatan mental, hilang keyakinan terhadap penampilan dan keadaan fizikal mereka. Ini membawa kepada pergantungan kepada ubat-ubatan dan pelbagai penyakit, bersama-sama dengan pelbagai masalah mental dan sosial. Semua faktor ini menghalang kebahagiaan dan kualiti hidup mereka. Sebaliknya, anak yang menghadapi sekatan ibu bapa membesar dengan sihat dari segi mental dan fizikal. Ini menghasilkan rasa keyakinan diri yang kuat mengenai badan dan keupayaan mereka, yang memudahkan kejayaan mereka dalam hidup. Mereka kekal bebas daripada belenggu ubat-ubatan, penyakit, dan isu mental dan sosial, setelah dibangkitkan dengan keseimbangan dan bimbingan yang betul. Oleh itu, kanak-kanak yang tidak disekat akhirnya menjadi hamba oleh pelbagai faktor, manakala kanak-kanak yang disekat itu muncul bebas daripada semua batasan. Kesimpulannya, hamba yang sebenar adalah orang yang tunduk kepada segala sesuatu kecuali Allah Ta'ala, termasuk media sosial, harapan masyarakat, fashion, dan norma budaya yang boleh membawa kepada masalah mental, fizikal, dan sosial. Sebaliknya, individu yang benar-benar bebas ialah orang yang berserah diri semata-mata kepada Allah yang Maha Tinggi, dengan itu memperoleh ketenangan jiwa dan badan. Bab 4 An-Nisa, ayat 28. Dan Allah hendak memberi keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan lemah. Dan surah 7 Al-A'raf, ayat 157. Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka yang makruf dan melarang mereka dari yang munkar, dan meringankan beban mereka, dan belenggu yang ada pada mereka. Oleh itu, seseorang itu hendaklah menerima dan beramal dengan syiar Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun bercanggah dengan hawa nafsunya. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Begitu juga pesakit yang bijak ini akan mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik. Begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Walaupun, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang diberikan kepada mereka dan oleh itu secara membuta tuli mempercayai doktor mereka, Allah Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghayati kesan positifnya terhadap kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan orang ramai mempercayai ajaran Islam secara membuta tuli dan sebaliknya dia mahu mereka mengenali kebenarannya daripada bukti-bukti yang jelas. Tetapi ini memerlukan seseorang itu mengamalkan pemikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka apabila mendekati ajaran Islam.
Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di samping itu, kerana Allah yang Maha Tinggi sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran, Dia sahaja yang menentukan siapa yang memperolehnya dan siapa yang tidak. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Dan jelaslah bahawa Allah Ta'ala hanya akan memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakannya dengan betul. Bab 4 An-Nisa, ayat 28. Dan Allah hendak memberi keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan lemah. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.